Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siri bacaan kita terhadap hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan alangkah banyaknya kita ni tertinggal dan termis hadis-hadis Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ni banyak, kita boleh 40 hadis tu berasa baca hadis dah kita. Hadis Bukhari 7,000. Tak ada nak baca lagi Bukhari. Baru baca Bukhari Muslim. Imam Bukhari dia kata dia pilih hadis Bukhari, hadis sahih dia tu daripada 600,000 koleksi hadis dia. Jadi banyak mana hadis. Maksudlah yang berulang dengan sanad dia. Ulama ni dia kadang-kadang dia kira satu jalur satu hadis, walaupun matan dia yang sama, tapi dia kira macam satu jalur satu hadis. Sebab tu ada hadis-hadis yang berulang pada matan, tapi diulang sebab beza pada sanad, kerana dikira jalan berbeza, hadis berbeza. Ala kullin, alhamdulillah, hari ni kita dapat baca. So kita baca je lah. Saya pun tak syarah panjang, melainkan kita kalau boleh nak dengar belaka, syarah tu kemudian pun tak apa. Baik, sudah dia datang dah. Allah Aziz tepi-tepi orang Abi nak mengajar. Mari duduk sini, duduk je. Jangan lalu depan tu. Mari sini. Baring tidur. Baik. Kita baca hari ni bab salatul musafirin wa qasriha. Bab salat orang musafir dan juga qasar, dan juga tata cara mengqasarkan salat. Hari ni kita ada green screen hari ni. Alhamdulillah, kita ada green screen, jadi nampak green sikit pada skrin tu lah. Nampak tu tulisan tu. Kalau Syahir tu PMT dia nampak cantik sikit lah, pasal dia guna studio. Baik. Hari ni bab salatul musafirin, bab salat orang musafir dan qasriha, tata cara mengqasarkannya. Hadis yang ke-398. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Qalat faradallahu as-salata hina faradaha rak'ataini fil hadar was safar. فأقرت صلاة المسافرين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر أخرجه البخاري. Kecil sikit amal. Okey. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pada mulanya, okey, Allah mewajibkan salat 2 rakaat. 2 rakaat. Rak'ataini fil hadari was safar.
sama ada ketika muqim ataupun bermusafir, bepergian. Kemudian ditetapkan tersendiri untuk salat ketika bepergian dan ditambah untuk salat ketika muqim. Jadi asal salat ni 2 rakaat. Mana mula-mula difardukan salat ni 2 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Begitulah, rakataini. Kemudian ditambah untuk orang bermukim. Orang mukim tambah 2 rakaat lagi, jadi kalau zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Wa uqirra fa uqirrat salatus safar, tapi dikekalkan, ditetapkan untuk orang musafir 2 rakaat. Jadi beza salat musafir dengan salat orang yang hadir. Salat orang hadir 4 rakaat, salat orang musafir 2 rakaat. Baik. Kemudian hadis yang ke 399. Hadis Ibni Umar an Hafsin Ibni Asim قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Hafs bin Asim berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku telah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunat ketika bermusafir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu contoh, ada contoh teladan yang sangat baik. Okey, sangat baik. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila musafir, Nabi tidak salat sunat. Jadi Nabi berpada dengan salat fardu, 2 rakaat. Kenapa Nabi tak salat sunat? Asal Allah dah bagi keringanan. Dan kalau nak tambah bilangan rakaat dengan salat sunat, maka lebih aula tambah rakaat yang fardu. Tak? Macam mana kita kurangkan 2 rakaat fardu, tiba-tiba kita tambah dengan 2 rakaat sunat? Allah dah kurangkan yang fardu, apatah lagi yang sunat. Nampak tak? Kalau yang fardu 4 rakaat dikurangkan jadi 2, maka salat sunat pun tak perlu buat. Ya, jangan kacau. Baik. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat sunat ketika bermusafir. Tutup mulut. Duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat sunat ketika bermusafir. Tidak. Hadis yang ke-400. Abdul Aziz Lash. Dia Abi nak ngajar. Abdul Aziz tidur balik tidur kat rumah. Okay. Hadis yang ke-400. Hadis Anas radhiyallahu anhu qala Sallaitu adh-dhuhra مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2 متفق عليه. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku pernah salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat di Madinah dan 2 rakaat di Dzul Hulaifah.
Zulhulaifah ni di mana? Bir Ali miqat. Bir Ali. Zulhulaifah ni Bir Ali. Jadi Nabi SAW waktu nak keluar musafir di Madinah baginda salat 4 rakaat. Keluar daripada Zulhulaifah tu pergi ke Zulhulaifah, Nabi salat 2 rakaat. Jadi menunjukkan bila mula salat qasar apabila keluar daripada tempat kita. Apabila keluar daripada muqim atau kawasan rumah. Contohnya kita ni nak balik ke Kelantan. Balik ke Kelantan. Daripada sini kita pun keluar sampai di Tol Gombak. Padahal belum sampai 2 marhalah lagi. Kita dengan Tol Gombak tu dekat berapa kilometer je. Lebih kurang dalam 10 kilometer lah. Lebih kurang lah. Tapi oleh kerana perjalanan kita tu memang jarak lebih daripada 2 marhalah musafir kita tu. Keluar saja daripada perkampungan kita, maka kita dah boleh qasar. Samalah kalau orang Putrajaya. Dia keluar daripada Putrajaya masuk KL. Dah boleh dah. Padahal musafir dia panjang. Okey. Cuma tidaklah kata waktu kita nak turun tu kita pun solat di rumah kita 2 rakaat. Itu tak boleh. Kalau solat di rumah, solat 4 rakaat. Keluar daripada mukim kita, keluar daripada kawasan kita, maka kita solat qasar 2 rakaat. Abdul Aziz jangan kacau pasal apa? Gambar. Ni Abdul Aziz duduk kan. Ni, pergi balik sini. Main duduk sini. Baik, jadi itu tempat mula qasar. Hadis yang seterusnya. Hadis ke-401. Hadis Anas radhiyallahu anhu qala خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة سأله يحيى ابن أبي إسحاق قال أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها 10 أقمنا بها 10. Hadis Anas radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Makkah. Maka beliau selalu qasar 2 rakaat sehingga kembali ke Madinah. Jadi Nabi ni daripada musafir tu keluar daripada Madinah, pergi ke Mekah, sampai balik semula ke Madinah, salat 2 rakaat. Maknanya salat zuhur, asar dan isyak lah ni. Maghrib 3, subuh 2 tu memang tak masuk dia qasar lah kan. Jadi sejak daripada keluar Madinah, pergi ke Mekah, balik semula ke Madinah, Nabi salat 2 rakaat. Maka Yahya ibnu Ishaq dia tanya Anas, Aqamtum bi Makkah syai'a. Berapa lama engkau tinggal di Makkah? Berapa lama kalian tinggal di Makkah? Dia kata apa? Kami tinggal di Makkah 10 hari. Jadi duduk di Makkah 10 hari itu pun qasar. Jadi perbahasan ulama dalam bab ni panjanglah. Kalau ada kata bila kita dah niat duduk di situ di 3 hari, maka kita salat. Nabi kita salat ni. Pasal apa? Kira mereka melihat pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah itu, dalam perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah tu, Nabi duduk di Mekah betul 3 hari. Kemudian lepas 3 hari, Nabi keluar pergi buat haji. Jadi lepas keluar buat haji, selesai haji, kemudian Nabi balik ke Madinah.
Jadi Nabi balik ke Madinah. Selama perjalanan itu Nabi qasar. Cuma perbahasan ulama dia tengok tu ada yang kata pandangan 3 hari sebab Nabi duduk di Mekah tu 3 hari je. Kemudian Nabi pergi ke Mina dan sebagainya. Tapi ada yang ambil faedah bahawa semua perjalanan tu walaupun 10 hari di Mekah tu kira 10 hari Nabi qasar kerana Nabi bermusafir. Nabi bermusafir. Ada yang kata Nabi qasar sebab ibadat haji. Dalam haji semua qasar. Ada yang kata Nabi qasar sebab musafir. Khilaf lah. Tapi masalah dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal 10 hari di Makkah. Dan Nabi senantiasa qasar bermula keluar daripada Madinah sampai balik semula ke Madinah. Okey. Bab qasar salat ketika di Mina. Jadi Al-Imam Al-Bukhari ditulis bab keterangan qasar tentang qasar salat dan berapa lama muqim sehingga boleh qasar salat. Dia kata berapa lama muqim sehingga boleh qasar salat. Jadi dalam bab ini dia membawakan hadis Nabi musafir 10 hari. Maknanya sepanjang musafir tu Nabi belum Nabi baru yang mengajar ni. Dah ke belum dia tanya. Nak telefon Nabi. Nak telefon Nabi. Pergi minta dengan Abdullah Huawei. Pergi minta. Pergi minta dengan tak boleh kacau Abi dengan mengajar ni. Ni. Nak telefon. Nak crash lamp. Allah, nantilah dulu. Habis mengajar. Ya. Balik rumah dulu. Pergi. Bab qasar salat ketika di Mina. Hadis ke-402. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku salat di Mina bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Juga bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman pada awal permulaan khilafahnya. Yang dilantik sebagai Amirul Mukminin. Kemudian Uthman salat sempurna 4 rakaat. Muttafaqun alaih. Jadi waktu Nabi SAW di Mina, Nabi salat 2 rakaat. Dia kata tadi di perjalanan Nabi duduk di Mekah 3 hari, kemudian pergi ke Mina dan Nabi salat 2 rakaat juga di Mina. Di Arafah pun 2 rakaat, di Muzdalifah pun 2 rakaat, kemudian di Mina 2 rakaat. Di Mina 2 rakaat. Jadi Nabi SAW salat 2 rakaat di Mina. Kemudian bila Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar pergi haji, Abu Bakar salat juga 2 rakaat. Kemudian wafatnya Abu Bakar, Umar jadi khalifah. Bila Umar jadi khalifah, Umar pun pergi haji, salat 2 rakaat. Kemudian Uthman bin Affan, bila Umar dibunuh, Uthman bin Affan dilantik jadi khalifah. Waktu Uthman bin Affan mula-mula pergi ke Arafah, ke Mina, dia salat 2 rakaat. Kemudian dia pun beberapa tahun lepas tu salat 4 rakaat. Dan ini adalah ijtihadnya Uthman bin Affan. Kerana dia kata, kerana Uthman bin Affan ni dia ada rumah di Mekah. Sebab apa dia salat 4 rakaat? Bukan saja-saja nak menyelisih Nabi.
sallallahu alaihi wasallam, tapi kerana Uthman bin Affan ada rumah di Makkah. Dia ada rumah di Makkah. Lalu dia berpendapat bila dia pergi ke Arafah, bila pergi ke Mina, jadi dia tidak lagi bermusafir. Sebab dia ada di rumah di Mekah. Dan orang bila sampai rumah dia, tak qasar lah, solat sempurna lah. Itu ijtihad dia. Sehingga sahabat-sahabat, bila Uthman solat 4 rakaat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat-sahabat pun. Tapi mereka tetap solat di belakang Uthman bin Affan kerana khilaf itu, berbeza pendapat atau menyelisih imam adalah perkara yang tidak baik. Perkara yang tidak baik. Jadi Nabi solat 2 rakaat, Abu Bakar solat 2 rakaat, Umar solat 2 rakaat. Kita bermusafir. Sebab tu dalam muzakarah haji, orang kita ni diambil pandangan Uthman bin Affan. Sebab tu orang Jumaah tabung haji Malaysia lah, dia solat di Mina tu, dia solat 4 rakaat tanpa qasar, tanpa jamak, dia solat pakai jamak tamam, dia panggil jamak tamam di Mina. Kalau tabung haji dia ambil pandangan jamak tamam. Jamak tu kerana kepayahan air masa dulu nak semayang, benar-benar payah jamak, akhirnya mana ambil satu wuduk tu boleh solat untuk 2 solat. Jadi maghrib isyak di jamak, zuhur dan asar di jamak, tapi solat 2 rakaat. Jadi dia buang title musafir, dia ambil bab masyaqqah. Masyaqqah ni makna keperluan dia. Cumanya kalau kita melihat kepada perjalanan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila buat haji sampai di Mina, Nabi qasar. Dan yang mana lebih aula pada saya lah, wallahu taala alam, Allah lebih tahu. Kita sebagai orang Malaysia bila pergi ke Mekah buat haji, maka kita ni title orang musafir lah. Sama seperti Nabi datang ke Madinah, daripada Madinah pergi ke Mekah, musafir. Jadi kita ni serupa orang sahabat. Uthman dia jamak sebab dia ada rumah, kita tak ada rumah. Nah, kita ada hotel tak kira rumah. Hotel tu kita sewa tumpang je, musafir. Pada saya lah, kalau kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lebih nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam soal ni dia jamak, dia solat qasar pada waktunya. Nabi solat pada waktunya. Mana tidak jamak, qasar tanpa jamak. Zuhur, masuk zuhur 2 rakaat. Kemudian masuk asar 2 rakaat. Solat dalam waktunya tapi qasar. Masuk maghrib 3 rakaat. Masuk isyak 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Jadi pengalaman kita buat haji, bila saya tanya Al-Fadhil Dr. Abdul Basit dalam masalah ni, dia kata memang kita akan dapati hikmah yang besar dalam pensyariatan agama atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita bagi keringanan kepada orang musafir atau orang sedang buat haji. Jadi bui 2 rakaat. Kemudian oleh kerana kita duduk jadi Mina, kalau kita jamak, masa jarak kita solat di antara solat dengan solat tu jadi lama. Kalau kita solat zuhur, nak tunggu ke maghrib tu, nak solat pula maghrib isyak lama. Sedangkan Mina ni, ayyamu Mina, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari Mina ni hari makan, hari minum dan hari berzikir kepada Allah. Hari makan, sebab apa hari makan dan minum? Sebab lepas kita korban, kita sembelih korban, sembelih dam, makan lah. Duduk situ makan je lah. Mina ni duduk makan minum.
Hari makan, hari minum dan hari berzikir kepada Allah. Hari berzikir kepada Allah kita memperbanyakkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian disusuli takbir tu ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni takbir yang diikat dengan solat. Mana lepas solat kita takbir, lepas solat kita takbir. Jadi perkara tersebut kalau kita solat jamak dia jadi kurang. Kalau kita solat qasar tanpa jamak kita akan ada banyak waktu solat. Zuhur lepas solat 2 rakaat kita takbir. Asar lepas kita habis solat kita takbir. Maghrib lepas habis solat kita takbir. Isyak lepas habis solat kita takbir. Orang ni kalau lepas solat tak ada dah. Nah, jadi antara hikmahnya bila pengalaman saya dulu buat haji dengan Al-Fadhil Dr. Abdul Basit, kita guna waktu solat itulah untuk buat tazkirah. Setiap kali lepas solat ada tazkirah. Jadi kalau kita tazkirah 5 kali lepas solat, 5 kali sehari, 5 kali sehari. Takbir pun 5 kali sehari. Kalau jamak 3 kali sehari kurang dah. Lepas kita duduk 3 hari di Mina. Jadi itu antara hikmah lah pensyariatan agama ni melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu dari sudut hikmah tu kita nampak. Tapi yang lebih utama adalah sunnah. Kalau pun kita duduk, ada kata ustaz, orang duduk tidur je tak ada apa, tak takbir pun lepas solat. Jadi sama je dengan 3 kali. Kalau orang solat 3 kali pun tak takbir, orang solat 5 kali pun tak takbir. Kita kata sekurang-kurangnya kita mengikuti sunnah. Pasal yang solat pada waktunya dengan qasar ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sangat cinta sayang untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Melainkan kalau orang tu tiba-tiba dia masyaqqah. Kita ni memang jauh. Kemah kita dengan kemah tempat melontar jauh. Jadi kita nak pergi melontar malam tu, jadual kita lepas maghrib. Isyak kita balik nanti penat apa tak tahu nak balik macam mana. So kita pun jamak qasar. Solat 3 rakaat maghrib, kemudian qasar 2 rakaat, lepas tu kita pergi melontar. Pasal perjalanan kita memang jauh. Nak pergi pula jalan kaki 3.5 km. Pergi balik 7 km. Oh, jauh jalan kaki. Betul tak? Jadi ada masyaqqah. Tak nak pergi melontar, jamaklah. Tapi kalau tak duduk saja-saja, ambillah waktu solat pada waktunya, kerana itu lebih dekat dengan sunnah. Ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya, hadis ke-403. Alamak, lari dah. Sekejap. Okay. Hadis 403. Hadis Harithah bin Wahab Al-Khuzai. Party time! Hadis Harithah bin Wahab Al-Khuzai radhiyallahu anhu qala صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط. Apa ni? Wa amnuhu bi wa akthar wa amanuhu bi mina rak'ataini. Wa nahnu aktsaru ma kunna qattu wa amanuhu bimina rak'ataini. Bimina rak'ataini. Harithah bin Wahab Al-Khuzai radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salat bersama kami di Mina ketika kami memiliki waktu yang banyak
dalam keadaan aman hanya 2 rakaat, yakni qasar. Maknanya jumlah paling banyak dari sebelumnya dan dalam keadaan aman. Jadi Nabi SAW masa duduk di Mina tu tak ada buat apa. Masa lapang banyak, kalau kira nak solat boleh lah. Baik solat 4 rakaat, kita nak buat ibadat ni. Kalau orang kata, baik kita solat 4, padahal sedang waktu kita banyak. Daripada kita duduk lepok-lepok, duduk sembang-sembang, baik kita habiskan masa untuk solat. Lagipun kita pun dalam keadaan tenang dan aman, tak ada gangguan, maka masa itulah kita nak solat 4 rakaat. Jadi ada orang dia rasa rugi solat 2 rakaat. Banding 4 rakaat, dia rasa lebih baik solat 4 daripada 2 sebab solat 2 ni rugi. Tak cukup. Dia rasa macam tak cukup je solat. Kita kena betulkan persepsi itu. Cukup atau tidak, sempurnanya solat ni bukan kerana bilangan rakaat. Sempurnanya agama ni bukan kerana bilangan rakaat. Bukan kerana bilangan zikir. Sempurnanya agama adalah pada mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi salat 2, tak ada istilah tak cukup. Sebab Nabi ni yang ajar kepada kita. Betul tak? Jadi kalau orang tu salat 2 kerana sunnah, lebih aula daripada salat 4 menyelisihi sunnah. Apa tak? Dia salat 2 tapi sunnah. Sunnahnya begitu. Nabi tunjuk begitu. Lebih aula daripada salat 4 rakaat yang tidak ditunjuk oleh sunnah. Jadi jangan pernah rasa kita salat 2 rakaat ni rugi, padahal kita ada masa banyak. Ada orang rasa gitu. Ya, dia rasa rugi kita solat 2 rakaat, masa kita banyak, bukan kita buat apa pun. Lepas solat Assalamualaikum, ambil Maggi dia. Dah, masak Maggi ya, maka di Mina. Lepas tu tidur. Hak cukur berapa orang je, hak takbir berapa orang je, lepas tu kat main. Jadi kita solat 4 rakaat lah. Dia kata pahala banyak sikit daripada solat 2. Orang anggap macam tu. Tapi sebenarnya tidak. Pasal apa? Kata Harithah bin Wahab, waktu kami solat dengan Nabi di Mina, waktu paling banyak, keadaan paling aman, tapi Nabi tetap solat 2. Jadi kita kata mengikuti sunnah itu lebih utama, lebih aula. Jangan kita pernah rasa rugi kita semayang masuk, bukan buat gapo pun. Bukan nak takut hujan ke ribut ke apa, tak ada apa, duduk tenang-tenang je. Nak solat 2 rakaat apa-apanya, baik kita solat 4 rakaat. Itu memang ada lah orang kata lagu tu. Jadi kita betulkan kefahaman. Betulkan kefahaman kita. Bahawa agama ni yang sempurna ialah apabila kita mengikuti sunnah. Yang sunnah di situ ialah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta bab haji, Nabi kata apa? Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku ibadat haji kamu. Jadi berdasarkan peristiwa inilah juga kita kata apabila dalam keadaan aman, perlu tak kita solat qasar lagi? Jawapannya solat qasar. Perlu. Itu lebih aula. Mana afdal, solat qasar dengan solat tamam? Jawapannya solat qasar. Melainkan kalau kita pergi, tiba-tiba sampai di masjid, imam sedang solat. Imam tu solat 4 rakaat, imam muqim. Maka kita yang musafir sempurnakan solat ikut dengan imam. Sebab di situ hadis lain pula. Hadis lain kewajipan makmum mengikuti imam. Jadi kita berpindah daripada sunnah 2 rakaat, tapi kita pergi kepada sunnah yang lain, iaitu mengikut imam sebagaimana solatnya imam.
Jadi kita tidak menyelisih sunnah, tapi kita mengikut sunnah yang lain. Jadi dalam agama ni nak cari macam mana amalan kita ni sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sama, kita cepat-cepat istighfar, ataupun dalam kalau keadaan tu dibenarkan tak apa, cuma kita kata al-aula wal afdal, yang lebih baik dan lebih utama adalah mengikuti sunnah. Baik. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Bab as-salati fir rihal fil matar. Bab salat dalam kemah ketika turun hujan. Disebut kemah. Al-rihal ni maknanya tempat tinggal lah. Tempat tinggal. Salat di tempat tinggal ketika turunnya hujan. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu adzana bis salati fi lailatin dhati bardin wa rihin thumma qala ala sallu fir rihal thumma qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzina idza kanat lailatun dhatu bardin wa matarin yaqul ala sallu fir rihal. Okey. Pada satu malam yang dingin dan berangin, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berazan dan berseru. Dia azan, kemudian lepas azan tu dia sebut ala sallu fir rihal, salatlah kalian di tempat masing-masing. Okey, salatlah kalian di tempat tinggal masing-masing. Lepas pada dia kata macam tu, dia pun sebut sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika malam sangat dingin dan turun hujan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muazzin supaya berkata ala sallu fir rihal. Jadi satu dari sudut hukum salat berjamaah ketika hujan. Bila hujan tu lebat, payah nak pergi salat, maka diberikan keudhuran untuk tidak datang salat berjamaah. Sebab Nabi suruh salat di tempat masing-masing. Okey. Yang kedua, seruan muazzin. Waktu azan tetap kena azan. Waktu masuk waktu tetap kena, walaupun orang tak datang ke surau. Okey. Dan yang ketiga, ditambah waktu azan itu dengan perintah salat di tempat masing-masing. Ala sallu fir rihal. Okey, dalam riwayat yang seterusnya, yang keempat ni, yang ke-405 ni, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala annahu qala lil muadzin fi yaumi matirin idza qulta ashhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya 'alas salah qul sallu fi buyutikum faka'anna an-nas istankaru qala fa'alahu man huwa khairum minni innal jumu'ata azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshuna fit tini wad-dahd. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada muazzin pada hari hujan, jika engkau berseru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, okay, maka setelah itu jangan berseru hayya 'alas salah. Sebab hayya 'alas salah adalah panggilan untuk datang salat. Okay. Tetapi berserulah sallu fi buyutikum. Okay. Sallu fi buyutikum.
Solatlah di rumah masing-masing. Ketika didengar oleh orang-orang, maka mereka membantah hal itu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, perbuatan itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripadaku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal solat Jumaat ini wajib, dan aku tidak ingin memaksa kalian atau memaksa dan memberatkan kalian untuk berjalan di lumpur dan licin. Jadi bila dalam panggilan azan diperintahkan supaya solat di tempat masing-masing. Macam sekarang ni bila datang perintah tu solat, maka dia perintahkan kita solat di rumah. Jadi tambah dalam azan. Ada perbahasan kalangan ulama macam mana nak tambah tu. Tapi fatwa pak kita ni bagi tahu sebut dulu azan macam biasa. Kemudian selepas hayya 'alal falah tu kata sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Dan ini adalah sunnah. Jadi kalau siapa-siapa yang jadi muazzin, masa-masa inilah nak praktik sunnah ni. Kita tak pernah dengar orang azan macam ni. Rupanya alhamdulillah ada azan macam ni. Cuma ramai lagi muazzin yang tak tahu. Ramai lagi muazzin yang tak sebut. Walaupun majlis fatwa ada bagi garis panduan macam mana, tapi orang tak selesa nak buat. Dia rasa macam lain. Macam kita kata tadi, kesempurnaan kita pada mengikuti sunnah. Dan sepatutnya muazzin waktu inilah berbangga dengan sunnah ni. Sebab masa lain kita tak boleh nak azan macam ni. Masa ni kita boleh azan macam ni. Maka kita ada peluang menghidupkan sunnah. Satu sunnah yang ditinggalkan. Besar fadilat dia. Menghidupkan satu sunnah yang ditinggalkan. Jadi ni kelebihan atau peluang pada para muazzin dan juga pihak berkuasa agama untuk menghidupkan satu sunnah yang orang tak tahu selama ni. Kita memang pernah tahu. Masa Covid ni tutup masjid, suruh solat di rumah. Padahal hadis ni berlaku pada waktu solat hujan. Hujan lebat. Kalau kita hujan lebat, tiap-tiap tahun banjir. Tapi tak pernah pun kita tahu sunnah ni. Pasal muazzin kita tak pernah bagi tahu. Betul tak? So sekarang ni kerajaan pula kata tak boleh solat, tutup masjid, solat di rumah. Jadi kita ada satu peluang menghidupkan sunnah. Solat berjamaah dah tak dapat, maka hidupkanlah sunnah pada azan tu. Ni seruan kepada para muazzin. Siapa-siapa yang jadi muazzin ataupun ada kawan-kawan dia atau saudara mara dia jadi muazzin, perkenalkanlah sunnah ni kepada masyarakat. Apa dia? Dalam azan panggil sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah kamu. Salatlah di rumah kamu. Ada yang tambah hayya 'alas salah, masih lagi ada yang buang hayya 'alas salah, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas di sini tak perlu sebut hayya 'alas salah. Itu khilaflah di kalangan fuqaha dalam menentukannya. Cuma kita katakan bahawa ini sunnah yang kalau kita hidupkan dia besar pahala, dan kalau kita tak buat dia rugi. Bila lagi nak buat kalau tidak masa ni? Tak buat dah. Seumur hidup abang Wan ni pernah dengar tak orang panggil sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum? Zaman pandemik ni ya? Hak ni yang baru dengar ni. Sebelum ni tak pernah dengar, tak tahu pun boleh pakai lagu tu. Jadi ini adalah sunnah yang dihidupkan. Alhamdulillah. Musim Covid ni kan banyak benda hak baru kita belajar. Norma baru ni banyak. Solat Jumaat 12 orang. Selama ni 40 orang. Solat Jumaat. Tu pun hak masjid orang masuk curi-curi. Ada setengah tu tetap dengan isu solat Jumaat 6 orang ya. 6 orang. Jadi pihak jawatan agama duk cari dalil. Macam mana orang tanya. Dulu kata 40, lah ni 6 orang boleh solat. Macam mana dalil? Cari. Belum belajar lah. Alhamdulillah. So,
keluasan fiqh tu berlaku dan beberapa sunnah dihidupkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sebagai orang cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih membahagiakan kita bila kita dapat buat satu sunnah. Kita tahu banyak lagi sunnah yang kita tertinggal, tak mampu nak buat. Tapi bila kita tahu satu sunnah, oh alhamdulillah. Walaupun seringan makan tangan kanan, kita seronok dah. Pasal apa? Kita tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-400 yang seterusnya. Okey. Ustaz, Ya. satu soalan. Ini masih ada doubt sikit dalam mind saya berkenaan dengan solat qasar. Apabila kita bermusafir, Ya. macam Osman kan, bila dia balik ke Mekah, dia buat 4 sebab dia ada rumah. Kalau saya ada rumah di Kuantan, ya, saya ada rumah di sini, ada rumah di Kuantan. Jadi tapi yang lebihnya, yang lain semua tu, Nabi sendiri pun buat dua aja. Takkan dia tak ada rumah di Mekah. Dan Osman semua tu. Jadi kalau macam dalam kondisi saya, rumah ni, saya rasa lebih elok kita buat kasar lah. Baik. Soalan, aku juga ada soalan, dua soalan. Ada soalan untuk share dengan. Kalau kita ni ada dua rumah. Dua rumah. Satu rumah di KL, satu rumah di Kuantan. Jadi bila kita balik ke Kuantan tu, kita qasar ke kita tamam. Gitu. Sekarang ni kita kena tengok status rumah kita di Kuantan. Lah ni duk mukim di KL. Duk Kuantan tu rumah mukim ke rumah memang kita pergi tu jarang-jarang, kita tak duduk pun. Kita tak duduk pun situ. Istilah kalau kita ni ada orang rumah seorang lagi, situ kita panggil mukim lah. Satu isteri di KL, satu isteri di Kuantan. Contoh. Makna kita kira sana tu rumah kita memang tempat tinggal. Ada isteri, ada berapu, ada gapo, ada. Jadi dua rumah. Semasa tu memang kita kena jamak tamam. Salat tamam. Sebab dia kira mukim juga kita situ. Tapi kalau kira kita ni tak ada orang pun situ. Rumah singgah aja, tempat persinggahan tapi milik kita. Dan kita duduk situ pun tidak kata nak duduk lama-lama, tidak mukim pun situ. Maka di saat itu kita kira dia hanya tempat singgah. So kita salat sebagaimana salat musafir. Gitu. Okey. Kena tengok keadaan mukim ataupun musafir. Baik. Itu bab qasar dalam tu. Bab seterusnya, boleh salat sunat di atas kenderaan dan menghadap arah bepergian. Ada berapa hadis dalam bab ni? 3, pendek katanya kita sambung minggu depan. Okey. Itu bab dibolehkan salat sunnah di atas kenderaan menghadap ke arah tujuan bepergian. Hadis 406. Okey. 406, 407, 408. Okey, yang ni kita sambung pada minggu depan lah. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.